Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ingin saya perkenalkan dan membuat ulasan ringkas ke atas sebuah buku yang berjudul Zikir Nabawi Selepas Solat, ulasan terperinci oleh Ustaz Muhammad Zul Khairi Muhammad Nur. Bukan saya sendiri ada buku yang topik hampir sama ke? Ya, betul. Saya pun ada sebenarnya. Okey, zikir selepas solat antara sunnah dan bid'ah. Cumanya meskipun saya ada buku yang atas topik yang sama, apabila dapat buku ini, saya pun membacanya, menyemaknya secara teliti daripada cover ke cover, dan setelah membacanya, saya pun ingin memperkenalkannya dan juga membuat ulasan ringkas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana meskipun saya ada tulis buku yang sama, tetapi bagi saya dalam rangka untuk menyebarkan sunnah, dalam rangka untuk memandaikan umat, maka apa-apa buku yang ilmiah lagi berdasarkan sunnah akan saya syorkan kepada para penonton sekalian. Baik, buku ini oleh Ustaz Muhammad Zul Khairi Muhammad Nur, diterbitkan oleh Faqih Sinergi Training and Consultancy yang berpusat di Bukit Jelutong, Shah Alam. Tak silap saya, ini syarikat milik ataupun yang diuruskan sendiri oleh Ustaz Muhammad Zul Khairi Muhammad Nur. Okay? Buku ini tebalnya 150 muka surat. Okey, font agak besar. Alright. Kalau font Arab pun, sekejap. Okey, agak besar juga. Jadi selesa untuk dibaca. Setebal 148 muka surat. Dan harganya untuk Semenanjung Malaysia RM25, untuk Sabah Sarawak RM27. Dan tak silap saya ada nampak di Shopee ada seller yang menjual buku ini, Pustaka Busra, tak silap saya, ya. Okey, baik. Sebagai ulasan ringkas, saya baca beberapa isi kandungan bagi buku ini, ya. Isi kandungannya. Alright, bab pertama, pengenalan zikir selepas solat. Bab kedua, mengambil zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi kita ambil zikir ni memang daripada Nabi, bukan daripada selak tirai, bukan daripada mimpi, bukan daripada tok guru apa semua, ya. Sebab bagi sebahagian orang, Nabi Muhammad SAW ini ialah seseorang yang bagi mereka ni sambut birthday, sambut maulid, okey, ambil capalnya logo letak dekat kopiah. Seolah-olah Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang munafik apa semua tu, capal dia kan design lain tau. As if capal ni pada zaman Nabi is a fashion statement. Lain orang, lain capal. So yang itu spesifik untuk Nabi saja. Okey? Ambil capal letak kat atas ni. Kemudian ambil selendang gantung dekat bahu. Okey, apa lagi, ya? Lepas tu menyanyi-menyanyi qasidah dan buat-buat selawat sendiri. Okey, ini bagi mereka Nabi Muhammad SAW ini je. Adapun ajaran baginda, apa bersunnah baginda dalam hal ibadah, akidah, masuk dalam tong sampah. Ini saya lah, bukan buku ni. Buku ni mengambil zikir Nabi, zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Itu saja, yang selebih itu saya tambah, ya. Okey. Bab ketiga, hukum zikir melebihi kadar yang ditetapkan. Sebagai contoh, kalau Nabi ajar baca 10 kali, nak baca 20 boleh tak? Apa salahnya? Kan benda baik. Okey, Nabi ajar zikir tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Aku nak baca 50 boleh tak? Memang Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Kan? Hujah-hujah para pencinta bid'ah begitu kan. Jadi ada bab, ya, hukum berzikir melebihi kadar yang ditetapkan. Seterusnya, bab keempat, adakah kita dianjurkan berdoa selepas solat? Kan? Okey. Dan bab kelima, berzikir dengan suara kuat atau perlahan. Okey? Jadi ini beberapa perbincangan tentang zikir, dan kemudian beliau masuk kepada lafaz-lafaz zikir seperti istighfar selepas solat, zikir salam, maksudnya Allahumma antas salam wa minkas salam, tahlil selepas solat, bacaan ayat kursi, bacaan 3 kul selepas setiap solat, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, doa berlindung daripada neraka, doa selepas solat subuh,
dan menutup zikir dengan tasbih kafarah. Dan kemudiannya bab yang akhir ialah zikir-zikir itu diletakkan lafaznya saja di akhir untuk memudahkan kita membacanya. Sebab yang sebelum itu dengan sanadnya, dengan rujukan hadisnya, takhrijnya, dengan penjelasannya kan. Jadi yang di belakang itu lafaz saja bagi memudahkan kita, memudahkan pembaca untuk membacanya. Okey. Jadi buku ini apakah kelebihannya? Okey, apakah keistimewaannya? Okey. Yang pertama macam saya kata ini ialah buku sunnah. Alright, bukannya buku selak tirai. Belakang saya ni tirai ni, bukan selak tirai, bukan mimpi, bukan kasyaf, bukan zikir huhu, bukan zikir nafas, bukan zikir tarikat dan sebagainya. Ia adalah zikir sunnah, bererti ia adalah buku sunnah, bererti ia memang memberi prioriti kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya buku ini hadis-hadis yang dikemukakan ialah hadis-hadis yang dipertanggungjawabkan. Apa yang saya masukkan dengan dipertanggungjawabkan? Pertama, dikemukakan sumber rujukan, baik Sahih Bukhari ke, baik Musnad Ahmad ke dan sebagainya. Kemudiannya ada nombor hadis. Kalau nombor tu edisi Musnad Ahmad, kita nak rujuk katakan berbeza, teks Arabnya pun ada, kita boleh cari hadis itu berdasarkan teks Arabnya. Kemudian dijelaskan juga darjat hadis, dan jika ada perbincangan tentang darjat akan dijelaskan juga secara ringkas perbincangan tentang darjat hadis tersebut. Jadi ini yang saya masukkan dengan hadis-hadis yang dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar letak hadisnya HR Bukhari, Human Resource Department ke? Apa tu HR Bukhari? Cari-cari dalam Bukhari tak ada pun kan? Okey, itu buku lain lah. Okey, buku ini bukan sedemikian. Jadi ia adalah buku ilmiah, tetapi bukan buku ilmiah yang heavy, bukan berat. Ia juga ilmiah tetapi pada waktu yang sama mesra pembaca. Free reader friendly. Jadi tak akan rasa berat apabila membacanya. Kemudian buku ini juga meraihkan perbezaan pendapat. Macam saya baca isi kandungan tadi kan? Okey, dianjurkan, adakah kita dianjurkan berdoa selepas solat? Penulis memberikan pendapat pertama, dianjurkan berdoa. Apakah dalil, apa hujah mereka? Pendapat kedua diberikan pula, apakah dalil dan hujah bagi yang berkata tidak dianjurkan berdoa. Jadi kedua-dua pandangan diberikan dan diberikan dalil serta hujah masing-masing. Sama juga berzikir dengan suara kuat atau perlahan. Pendapat pertama menguatkan suara, pendapat kedua memperlahankan suara. Jadi bagi kedua-dua pendapat itu diberikan dalil serta hujah-hujahnya. Okey. Jadi kita kata ini buku yang meraihkan perbezaan pendapat, dan pengarang saya lihat beliau cenderung kepada pendapat yang lebih mendekati kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya buku ni keistimewaannya ialah memberi perhatian dan penekanan kepada berzikir dengan tenang. Okey, dan berzikir secara perlahan, bukan laju. Sebab sebahagian orang zikir subhanallah, 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 subhanallah. Dia zikir asalkan nak habis saja. Asalkan nak habis, okey habis, okey pada itu. Padahal zikir ni sebagaimana yang ditekankan oleh penulis, hendaklah dengan tenang, dengan penghayatan tentang maksudnya ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut berzikir, hati pun menghayati apa yang kita sedang zikirkan itu. Jadi ini memang cara zikir yang betul. Bukan sekadar ambil biji tasbih, saya tak ada pula biji tasbih kan, kluk 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 kluk, laju saja kan. Lepas tu duduk pula depan kamera, tayang kepada media sosial kan. Jadi zikir ni hendaklah dengan tenang, secara perlahan, bukan dengan laju, bukan asalkan boleh habis saja, dan dengan penghayatan tentang apakah maksud zikir tu. Dan perkara ini penulis menekankan beberapa kali dalam buku ini. Dan kemudiannya keistimewaan yang akhir ialah penulis juga menghuraikan secara ringkas beberapa kalimah zikir. Sebagai contoh dalam bab zikir salam ya, Allahumma anta salam wa minka salam sehingga akhir tu. Jadi penulis menerangkan apakah maksud assalam, apakah maksud tabarakta, okey, apakah maksud zal jalali, dan yang akhir al-ikram. Jadi bila kita tahu maksudnya tu, maka kita akan dapat menghayatinya dengan lebih baik lagi. Okey. Jadi itu beberapa kelebihan, beberapa keistimewaan bagi buku ini. Alright. Buku ini juga macam saya kata buku sunnah,
memberi penekanan kepada sunnah, dan pengarang memiliki pendekatan yang approach yang lebih berhikmah. Okey, kalau saya ni memang tegas, bid'ah tu bid'ah terus bus. Okey, jadi pengarang ini beliau lebih berhikmah lagi, dan approach yang lebih berhikmah lah. Okey, tapi kalau kita read in between the lines, kita tahulah apa yang beliau masukkan ya. Jadi buku inilah saya pun baru habis baca saja, dan saya membuat ulasan dan mengesyorkan kepada para penonton untuk turut juga memilikinya, membacanya dan juga mengamalkannya. Baik, itu sedikit ulasan terhadap buku ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.